يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات. فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان. واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول. فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده السميع العليم من الشيطان الرجيم.
Bismillahirrahmanirrahim. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين ولقد مننا على موسى وهارون ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم ونصرناهم فكانوا هم الغالبين وآتيناهما الكتاب المستبين وهديناهما الصراط المستقيم وتركنا عليهما في الآخرين سلام على موسى وهارون إنا كذلك نجزي المحسنين إنهما من عبادنا المؤمنين صدق الله العظيم. Maka tak kala anak itu sampai ke peringkat umur yang membolehkan dia berusaha bersama-sama dengannya. Nabi Ibrahim berkata, wahai anak kesayanganku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi, aku akan menyembelihmu. Maka fikirkanlah apa pendapatmu. Anaknya menjawab, wahai ayah, jalankanlah apa yang diperintahkan kepadamu. InsyaAllah ayah akan mendapati daku dari orang-orang yang sabar. Setelah keduanya berserah bulat-bulat menjunjung perintah Allah itu. Dan Nabi Ibrahim merebahkan anaknya dengan meletakkan iringan mukanya di atas tumpuk tanah. Kami sifatkan Ibrahim dengan kesungguhan azam itu telah menjalankan perintah kami. Serta kami menyuruhnya, wahai Ibrahim, engkau telah menyempurnakan maksud mimpi yang engkau lihat itu. Demikianlah sebenarnya kami membalas orang-orang yang berusaha mengerjakan kebaikan. Sesungguhnya perintah ini ada satu ujian yang nyata. Dan kami tebus anaknya itu dengan seekor binatang sembelihan yang besar. Dan kami kekalkan baginya nama yang harum dalam kalangan orang-orang yang datang kemudian. Salam sejahtera kepada Nabi Ibrahim. Demikianlah kami membalas orang-orang yang berusaha mengerjakan kebaikan. Sesungguhnya Nabi Ibrahim itu dari hamba-hamba kami yang beriman. Dan kami pula berikan kepadanya berita yang menggembirakan, bahawa ia akan beroleh seorang anak, Ishaq, yang akan menjadi Nabi, yang terhitung dari orang-orang yang soleh. Dan kami limpahi berkat kepadanya dan kepada anaknya Ishaq. Dan di antara zuriat keturunan keduanya, ada yang mengerjakan kebaikan. Ada pula yang berlaku zalim dengan nyata terhadap dirinya sendiri. Dan demi sesungguhnya kami telah melimpahkan nikmat pemberian kepada Nabi Musa dan Nabi Harun. Dan kami selamatkan keduanya dan kaumnya dari kesusahan yang besar. Dan kami menolong mereka sehingga menjadilah mereka orang-orang yang berjaya mengalahkan lawannya. Dan kami berikan kepada keduanya kitab suci yang amat jelas keterangannya.
Dan kami berikan hidayah petunjuk kepada keduanya ke jalan yang lurus. Dan kami kekalkan bagi keduanya nama yang harum dalam kalangan orang-orang yang datang kemudian. Salam sejahtera kepada Nabi Musa dan Nabi Harun. Demikianlah sebenarnya kami membalas orang-orang yang berusaha mengerjakan kebaikan. Sesungguhnya mereka berdua adalah dari hamba-hamba kami yang beriman. Masih lagi kita berada dalam penafsiran surah As-Saffat. Surah yang ke-37, juzuk yang ke-23, pada ayat 102 sehingga ayat 122. Ayat-ayat yang kita bacakan ini ialah penyempurna kepada kisah Nabi Allah Ibrahim, sebagaimana kita sebut semalam. Dan juga kisah yang ketiga selepas kisah Nabi Nuh Ibrahim, iaitu kisah Nabi Musa dan Harun alaihissalam. Kisah-kisah ini semuanya bertujuan untuk menggembirakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, supaya mengetahui bahawa setiap para nabi mempunyai ujiannya tersendiri. Di kalangan mereka yang diuji dengan kaumnya, ada yang diuji dengan keluarganya. Ada yang diuji dengan ayahnya sendiri, sebagaimana kekufuran ayah Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan ada yang diuji dengan lebih hebat daripada itu, untuk menggembirakan baginda sallallahu alaihi wasallam, dan juga memberi amaran kepada para penentang Rasulullah dan juga pada penentang Islam sepanjang zaman bahawa kesudahan mereka ialah kebinasaan. Bila mereka menolak kebenaran, maka mereka akan binasa sebagaimana kaum yang terdahulu dibinasakan. Cuma bezanya, kaum terdahulu dibinasakan terus. Adapun umat Muhammad, kerana Nabi SAW sendiri berdoa supaya kaumnya tidak terkena dengan azab isti'sal, azab yang membinasakan semua. Tetapi terus diberi tempoh. Kerana sifat Rasulullah sebagai Rasul yang paling penyayang. Dan kerana ajaran Islam ialah syariat yang terakhir, yang tidak ada lagi syariat yang lain, maka tempohnya diberi lebih panjang. Namun ayat-ayat ini sebagai satu peringatan pada semua manusia. Kata Allah, falamma balagha ma'ahu sa'i, dan ketika mana anak Nabi Allah Ibrahim sampai pada usia yang boleh bekerja. Disebut perkataan balagha ma'ahu sa'ya, yakni boleh menolong Nabi Allah Ibrahim. Para ulama menyatakan sebagaimana kata Imam Farraq, waktu itu ialah usia Nabi Allah Ismail ialah 13 tahun. Ini usia yang kita katakan dah boleh tolong ayah dia. Dan setengah para ulama menyatakan bahawa usia tersebut ialah 7 tahun. Setengah menyatakan bahawa umur Nabi Ismail ketika itu 7 tahun. Dan pendapat yang popular menyatakan umur Nabi Allah Ismail ialah 13 tahun. Usia yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran, falamma balagha ma'ahu sa', bila mana Nabi Ismail, yakni anak Nabi Ibrahim, sampai umur boleh membantu Nabi Ibrahim bekerja. Lalu Nabi Allah Ibrahim berkata, ya bunayya, wahai anak yang tercinta. Kataan ya bunay, panggilan yang paling lembut bagi seorang anak. Ini sebagai satu tarbiyah kepada kita, bagaimana cara kita memanggil anak. Kita tidak memanggil anak dengan gelaran yang tidak baik, tidak juga memanggil nama yang dibencinya, bahkan memanggil nama yang paling disayangi. Kerana kedudukan seorang anak di sisi ayah ataupun di sisi keluarga ini mulia, kerana mereka ialah pengganti, penerus kebaikan, penyambung ketaatan kita pada Allah. Ketaatan kita ini, dan yang memperbaiki kesilapan kita, dan menjadi jariah kita di hari akhirat kelak. Kerana itu dipanggil anak dengan panggilan paling baik, ya bunai, wahai anak yang tercinta. Inni ara fil manam, sesungguhnya aku melihat dalam mimpiku, anni azbahuk, bahawa sesungguhnya aku menyembelihmu. Di mana kisah mimpi Nabi Allah Ibrahim, sebagaimana yang diriwayatkan
bahawa Nabi Allah Ibrahim AS bermimpi bukan sekali. Kali pertama Nabi Allah Ibrahim bermimpi, maka dia bimbang ini bukan mimpi daripada Tuhan. Maka dia menunggu, bimbang ini mungkin syaitan. Lalu dia tidur siang hari pula, dia mimpi perkara yang sama. Dia tidur malam, maka dia mimpi macam tu. Dan bila di petang hari, dia pun mimpi macam tu. Dan ianya berulang, maka dia mengetahui fa'arafa annahu minallah, maka dia mengetahui ia adalah mimpi dari Allah. Ini sesudah 3 kali dia bermimpi. Baik, di sini menunjukkan kepada kita bahawa mimpi para Nabi adalah wahyu. Sebagaimana kita telah menceritakan kisah mimpi Nabi Allah Yusuf AS. Dan sebagaimana mimpi yang berlaku kepada Nabi Muhammad SAW. Rasulullah bermimpi memasuki Mekah dan kadang bercukur dan menggunting rambut. Ia sebagai satu perintah Allah supaya pergi ke Mekah menunaikan umrah. Dan Rasulullah melaksanakannya pada tahun ke-6 Hijrah. Sebab Nabi dapat mimpi. Walau baru tamat perang Ahzab atau perang Khandaq. Tahun ke-5. Masih lagi perlu benda yang diselesaikan. Sahabat masih lagi penat dalam peperangan. Tahun ke-5 Hijrah. Tiba-tiba tahun ke-6 Rasulullah bermimpi pergi ke Mekah. Ia arahan. Maka Rasulullah mengajak para sahabat menunaikan ibadat. Ini kisah mimpi Nabi-Nabi. Kerana para Nabi tidak boleh diganggu oleh syaitan dalam mimpi mereka. Baik, kenapa sebahagian daripada perintah Allah datang kepada para Nabi melalui mimpi? Kenapa tak semua melalui jaga? Untuk menunjukkan sempurnanya hal keadaan Nabi. Wa imma jaga, wa imma tertidur, dia di dalam penjagaan Allah dan arahan Allah. Bukan jaga je, Allah jaga dia. Masa tidur pun dijaga. Maka tiada gangguan-gangguan dalam mimpinya. Yang dimimpi semua yang benar. Bahkan para Nabi sebelum mendapat wahyu yang benar, mereka mendapat permulaan wahyu daripada mimpi. Sebagaimana Aisyah radhiyallahu ta'ala anha menceritakan dalam Kitabul Wahyi, dalam hadis Sahih Bukhari, bagaimana Nabi SAW sebelum kedatangan Jibril AS, baginda sudah bermimpi dengan mimpi-mimpi yang baik. Sebagai satu mukaddimah kepada kerasulan dan kenabian. Artinya para Nabi tak pernah mimpi ngeri-ngeri takut macam kita, tak ada. Kerana mereka sentiasa dijaga dengan kebenaran. Maka bila sampai kali ketiga dia takut, dia meyakini ini benar mimpi daripada Allah SWT. Maka apa yang dia lakukan? Dia berkata, wahai anakku. Dia pergi bertemu anaknya. Dia mimpi kat mana? Dia mimpi di Filastin, di bumi Syam. Maka dia bermimpi bahawa dia perlu menyembelih anaknya. Dengan firman Allah Ta'ala, Inni ara fil manam anni azbahu. Aku melihat dalam mimpiku aku menyembelihmu. Semua ulama tafsir menyatakan, Nabi Allah Ibrahim AS bermimpi ketika mana dia nak melaksanakan ibadat haji. Iaitu pada hari Tarwiyah. Iaitu pada hari yang ke-8, ke-9 dan ke-10. Iaitu hari yang ke-8, hari Tarwiyah, bermula mimpi bagi dia. Untuk melaksanakan haji yang pertama. Ibrahim AS diminta melaksanakan haji dengan diajar oleh Jibril AS. Mula-mula Nabi Allah Ibrahim buat haji dulu. Jibril ajar macam mana cara haji. Kemudian diikuti oleh umat, manusia seluruhnya. Maka ketika mana berada di Mina, Nabi Allah Ibrahim bermimpi. Dan waktu itulah disebut dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Daripada Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhum. Qal Lamma umira Ibrahim ala nabiyyina wa alaihi salatu wassalam bil manasik. Ketika mana Nabi Allah Ibrahim diperintahkan melaksanakan ibadat haji. Maka syaitan mengganggunya ketika mana dia melakukan sa'i. Maka Ibrahim tidak mempedulikannya. Summa zahaba bi Jibril, lalu Jibril AS membawa Nabi Ibrahim menuju ke Jamrah Aqabah. Kita tahu bila orang melaksanakan ibadat haji, pertama dia akan lontar Jamrah Aqabah. Kemudian Ula, Wusta, kemudian Aqabah. Mula-mula bila kita pergi haji, jamrah pertama kita kena lontar ialah Jamrah Aqabah. Iaitu pada malam raya. Pada malam raya dan lepas itu disunatkan kita melakukan korban, udhiyah. Dan pada hari ke-11, 12, 13, barulah melontar daripada Ula, Wusta dan Aqabah. Mula-mula sekali Aqabah dulu. Siapa pun yang buat haji. Maka Nabi Allah Ibrahim
menuju ke Aqabah bersama dengan Jibril. Fa'aradalahu syaitan, lalu syaitan mengganggunya. Faramahu bisab'i hasayat, lalu Ibrahim membalingnya dengan 7 biji batu. Ini bagaimana disyariatkan kisah balingan batu. Kerana syaitan mengganggunya, lalu Ibrahim AS membalingnya dengan batu. Hatta dhahaba, sehingga syaitan menghilangkan dirinya. Summa aradalahu 'indal jamratul wusta. Kemudian syaitan kacau lagi pada jamrah yang berikutnya. Faramahu bisab'i hasayat, maka dibaling lagi 7. Wa thamma tallahu lil jabin, dan ketika itu dia bersama dengan anaknya Ismail. Maka dia merebahkan anaknya Ismail. Ketika mana dia merebahkan anaknya Ismail AS, Ismail memakai pakaian putih. Lalu kata Ismail, ya abati, wahai ayah yang tercinta, innahu laysa li thawbi takfununi fihi ghairahu. Wahai ayah, saya dah tak ada baju lain untuk ayah kafankan saya bila saya mati nanti. Dan nak sembelih saya tak ada pakaian lain. Jadi tanggalkan pakaian ini supaya dapat dikafankan saya nanti. Fakhla'hu hatta takfunani fihi. Cabut, tanggalkan baju saya sehingga ayah boleh kafankan saya dengan kain ini. Fa'alajahu liyakhla'ahu. Lalu Ibrahim cuba menanggalkan pakaiannya, dari pakaian Ismail, untuk menyembelihnya. Fanudiya min khalfihi. Tiba-tiba diseru daripada belakang Ibrahim. Ya Ibrahim, qad saddaqtar ru'ya. Wahai Ibrahim, kamu telah membenarkan mimpi kamu. Yani kamu telah membenarkan perintah Allah. Kamu benar-benar membuktikannya. Lalu Ibrahim berpaling, dia melihat kambing putih yang bertanduk, yang besar matanya. Kata Ibn Abbas, laqad ra'aitana an nattabi'a dzalika ad-darb min al-kibash. Karena itulah kita bila nak buat korban, kita pun ikut sebagaimana binatang yang dikorbankan oleh ayah kita. Kata Ibn Abbas. Yani kambing putih yang bertanduk. Disebut sebagai amlahain. Itu kabshain amlahain akranain. Kambing yang berwarna putih dan bertanduk. Ini keadaan paling sempurna seekor kambing yang dikorbankan. Warna putih, kemudian bertanduk. Sempurna. Sebagaimana kisah Nabi Allah Ibrahim. Setengah ulama seperti Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala mengatakan bahawa kambing itu turun daripada Bukit Sabir. Contoh kalau kita pergi ke Mina, bukit depan tu namanya Bukit Sabir. Sabir. Daripada sana turun kambing tersebut untuk disembelih oleh Nabi Allah Ibrahim. Kembali pada ayat kita. Ibrahim berkata, aku melihat dalam mimpiku aku menyembelihmu. Fangzun maza tara. Maka lihat apa katamu. Qala ya abati fa'al ma tu'mar. Wahai ayah tercinta, buatlah sebagaimana Allah perintahkan. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Engkau akan mendapati aku seorang yang sabar. Maka Allah menceritakan di antara kemuliaan Nabi Allah Ismail seorang yang sabar. Firman Allah Ta'ala, wazkur fil kitab Ismail innahu kana sadiqal wa'd wa kana rasulan nabiyya kana ya'muru ahlahu bis salati waz zakah wa kana 'inda rabbih mardiyya. Dan surah Maryam kata Allah, dan bacalah kisah Nabi Ismail. Sesungguhnya dia seorang nabi yang menyempurnakan janji. Apa maksud menyempurnakan janji? Ketika mana dia kata pada ayahnya, wahai ayahku, sembelihlah aku sabar. Dan dia benar-benar sabar. Dia tidak meronta, dia tidak melawan. Ketika mana ayahnya membawa ke tempat sembelihan, dia dengan tenang. Bahkan dia menyuruh ayahnya, dia ajar pula ayah jangan tengok muka saya. Supaya tidak ada sifat rahmat. Nanti tak jadi buat perintah Allah tu. Ayah ikat saya supaya saya tidak meronta. Lalu menyebabkan perintah Allah tidak dilaksanakan dengan sempurna. Ismail AS membantu ayahnya bagi melaksanakan ibadat secara sempurna. Walau dirinya yang terkorban. Okay, ini sifat anak yang soleh. Anak yang soleh membantu ibu ayahnya menyempurnakan ibadat. Yang sebab itu disunatkan kita, bila ayah kita mati, mak kita mati, kita sempurnakan ibadat yang ditinggalkan. Kalau dia ada janji, kita tepati. Kalau dia ada kebiasaan baik dibuat, kita teruskan. Kalau dia ada kawan, maka kita hubungkan. Kalau dia ada silaturahim, maka kita sambungkan. Kalau dia ada nazar, maka kita sempurnakan. Ini disebut dalam hadis Nabi SAW. Waktu seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, apa yang kami boleh lakukan bila ibu ayah kami mati? Kebaikan apa yang kami boleh buat? Kerana ketaatan pada ibu ayah tidak terhenti waktu hidupnya sahaja.
bukan waktu mati. Dan ini betul-betul anak soleh. Dan yang kita sebut tadi, yang perlu dilakukan oleh anak-anak dalam menyempurnakan ibadat ibu ayahnya. Seperti kalau dia ada bersumpah, sempurnakan sumpah dia. Kalau dia ada nazar, sempurnakan nazar dia. Kalau dia ada wasiat, sempurnakan wasiat. Sebab dia dah tak mampu tunaikan wasiat dia. Kita anak-anak yang akan menyempurnakan wasiat. Untuk dia mendapat pahala. Kalau sekiranya dia ada melakukan kebaikan, kita teruskan kebaikan. Kalau dia ada kawan, kita teruskan persahabatan dia. Kawan-kawan dia. Sebagaimana Khadijah, sebagaimana Nabi SAW menyembelih binatang sembelihan, maka dia akan ingat kawan-kawan Khadijah untuk diberikan. Dan disambung persahabatan kawan-kawan yang dah mati ini. Artinya, bila seorang tu mati, yang terkesan ialah kawan-kawan rapat dia. Kawan-kawan rapat, maka kita yang masih hidup, kita tahu ayah kita ke, suami kita ke, isteri kita ke, dia ada kawan-kawan baik, maka kita hubungkan. Jangan kita buat senyap seperti tak ada hubungan. Demi untuk meneruskan kebaikan. Sebab kalau kita buat, maka kita menyambung kembali pahala. Baik namanya suami kita, baik namanya isteri kita, baik namanya ibu ayah yang terlebih utama. Yang paling terlebih utama ialah ibu ayah. Maka perlu dilakukan kebaikan-kebaikan dan termasuk juga kita katakan menghubungkan silaturahim. Yang tidak terhubung melainkan melalui dia. Maka siapa yang melakukannya, dia anak yang taat. Jadi kalau barangkali anak-anak kita pun tak terlintas benda tu, kita tolong beritahu. Nanti kalau mak mati, mak ni ada kawan-kawan. Nanti kalau ayah mati, ayah ada kawan-kawan. Nanti pergi tegur juga. Ni kawan rapat ayah ni. Sama-sama tidur dalam kuliah kawan ayah ni. Baik ni. Jadi tolong sampaikan salam ayah pada dia kalau apa-apa berlaku. Ni adik-beradik, ini kita kata silaturahim, beritahu pada anak-anak kita. Ini sepupu ayah. Ini sepupu paling banyak tolong ayah waktu belajar. Waktu mula kerja, waktu mula kahwin dengan mak kau. Nanti ada apa-apa, dia perlukan pertolongan, tolong dia. Itu semua pahala kita. Masalah kita, ayah, ibu, kurang berpesan benda tu. Kurang berpesan. Sebab kita rasa kita tak mati. Kita pun tak nak cakap bab mati. Memang belum Ustaz, kita bab mati ke anak. Kita pun tak anak-anak kita fikir kita mati, nanti tension dia, tak study dia. Tak, ini tak betul. Kena beritahu benda-benda yang patut ayah ataupun anak-anak kita buat bila kita mati. Supaya mati dia ayah ibu, dia ingat apa yang dipesan oleh ibu ayahnya. Khususnya pada ketaatan kepada Allah. Kadang-kadang dia ada hutang, maka dia suruh anak disempurnakan hutang. Ni mak berhutang sebab kamu belajar dulu. Kalau berlaku apa-apa, mak tak sempat bayar hutang, kamu bayar. Ni ayah berhutang dulu sebab nak besarkan kamu. Kalau berlaku apa-apa pada ayah, tolong bayar hutang ni. Maka itu usaha kita untuk menjadikan anak kita taat. Jangan kita pergi tanpa meninggalkan pesan apa-apa pada anak. Jangan pergi tanpa tinggal pesan. Anak kita bela tak tahu nak buat apa. Ayah mati, mak mati tak buat apa. Maka lihat Nabi Ismail membantu ayah dia. Dia suruh ayah dia ikat. Ayah dia tak terfikir nak ikat. Dia suruh ayahnya supaya sembangkan mukanya ke tanah. Supaya ayahnya tak nampak mukanya dan datang rasa kasihan. Kerana itu Allah menceritakan bagaimana Ibrahim menyempurnakan mimpinya dengan bersungguh-sungguh dengan firman Allah Ta'ala, falamma aslama, ketika mana kedua-duanya berserah pada perintah Allah. Yani Ibrahim dan Ismail. Aslama, serah betul-betul. Memang tak ada rasa ragu langsung. Ini perintah Allah, kita kena buat. Begitu jiwa orang beriman, bila perintah Allah jangan ragu-ragu. Taslim, serah bulat-bulat pada Allah. Pasti baik. Jangan gunakan wang sangka kita dalam perkara-perkara yang melibatkan perintah Allah. Kita bila buat perintah Allah sikit, kita rasa nanti miskin aku kan, nanti susah aku kan, nanti ditangkap aku. Duk fikir bukan-bukan. Serah pada Allah apa berlaku. Kalau ini perintah Allah kita buat. Anak kita takkan fakir, kita juga takkan fakir. Ini perintah Allah. Kerana itu Allah menceritakan hal keadaan kedua-duanya ialah aslama, menyerah diri kepada perintah Allah. Watallahu lil jabin, dan Ibrahim merebahkan Ismail sehingga wajahnya terkena pada tanah. Bagaimana kita nak sembelih binatang? Wa nadainahu an ya Ibrahim, lalu kami menyeru Nabi Allah Ibrahim, wahai Ibrahim, supaya berhenti. Qad saddaqtar ru'ya, kamu telah membenarkan mimpi yang telah kami perintah. Artinya sebagaimana perintah nyata itu perintah, mimpi itu juga perintah. Dan kedua-duanya wajib Nabi-Nabi buat. Rasul buat.
Adapun kita orang beriman, apa yang kita mimpi bukan menjadi perintah. Perlu dipadukan pada syariat. Andai kata kita mimpi, Ustaz, saya mimpi juga sembelih. Kena sembelih juga. Tapi sembelih kambing, Ustaz. Mimpi, kena sembelih kambing. Baik, kita tanya kepada syariat dulu. Sebab tu ada orang yang tak faham kaedah ini, sebab dia tak dapat bezakan mimpi Nabi dengan mimpi dia. Kerana para Nabi tidak akan diganggu dengan mana-mana hawa nafsu dan syaitan. Kita ni ada gangguan. Mimpi kita yang kita nampak separuh, yang direka oleh syaitan lebih banyak. Itu kadang-kadang tak konsisten mimpi kita. Kalau seorang bermimpi, ada perintah. Contoh, mimpi diperintahkan supaya berhijrah sebab Malaysia akan dibom. Perjalanan mimpi tak akhir lah macam tu. Malaysia kena bom nuklear, bla 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 bla. Macam mana nak menghadapi mimpi macam ni? Maka dia kena jumpa orang alim. Jumpa orang yang tahu. Sebagaimana sabda Nabi SAW, la taqsus ru'yaka illa ala alimin aw nasihin. Jangan kamu ceritakan mimpi kamu melainkan pada orang alim atau yang beri nasihat. Kalau orang alim kata tak ada apa-apa, itu biasalah, tu gangguan biasa. Maka cukup peganglah. Jangan, saya rasa lain lah, saya rasa tanda lain, jangan. Sebab takbir orang alim menjadi doa. Walaupun kadang-kadang mimpi tu macam teruk. Bila kita jumpa orang alim, orang soleh, dia kata tak ada apa-apa. Maka pegang perkataan tak ada apa-apa dia. Dan dia tak akan memberi mudarat apa-apa. Tapi kita saya rasa taklah. Saya rasa ni akan jadi sekian. Itu je mengarut. Saat saya mimpi ni patah gigi, saat macam mana ni? Orang kata mati. Fikir siapa mati, tengok suami ke tengok isteri? Siapa mati? Gigi depan ni, kuat ni orang dekat. Tak, dia ada banyak tafsiran. Mimpi patah gigi ni banyak tafsiran. Antara salah satu tafsirannya ialah membayar hutang. Artinya orang mimpi patah gigi, artinya dia dibayar hutang atau dia membayar hutang. Artinya ada orang hutang dia dibayar hutang tu. Atau dia membayar hutang. Dan ia juga maksud rezeki. Patah gigi tu rezeki. Apa tadi kalau patah cepat-cepat nampak tumbuh. Maka itu tanda rezeki yang baik. Dia bukan satu besi je. Sebab tu kalau kita tengok takbir mimpi, patah gigi tu banyak dia punya tafsiran dia. Jangan pegang satu, mimpi patah gigi, tengok siapa mati, mak mati ke ayah mati. Misalnya, mimpi tak akan beri mudarat pada kita. Dan bila kita bertanya kepada orang alim, maka tampil orang alim itu doa. Kerana siapa pun kalau tahu mimpi itu kurang elok, dia akan berkata insya-Allah baik. Dan kalau mimpi itu baik, dia akan takbir. Kalau mimpi itu tak berbaik, dia akan berdoa insya-Allah baik, tak ada apa-apa. Maka dia tak akan ada apa-apa. Kalau kita mimpi sekian ni macam takut mimpi ni. Semimpi kematian berlaku bla bla bla. Kita pun tanya orang alim, orang soleh, dia kata tak ada apa-apa insya-Allah. Itu gangguan sikit-sikit. InsyaAllah tak ada apa-apa. Itu di antara pertalian mimpi dan takbir mimpi. Sebab takbir itu menjadi satu bentuk doa. Kerana itu Rasulullah SAW mengajar kita beritahu orang alim. Sebab orang alim kalau mimpi itu tak baik, dia akan doakan jadi baik. Kalau memang macam tak baik, dia tak akan kata ni tanda apabila makcik akan jadi macam ni. Dia tak akan cerita macam tu. Orang alim dia akan diam dan dia kata insya-Allah baik. Tidak apa, tidak akan memberi mudarat. Baik, ini kisah mimpi Nabi. Kalaupun kita mimpi, kena tanya dulu. Atau kalau kita bermimpi bertemu Rasulullah SAW. Katakan, ini iftiradi, katakan. Bukan betul, katakan. Mimpi jumpa Rasulullah SAW kata, Jumaat ni kau jangan solat Jumaat. Misalnya. Ni solat Jumaat ni wajib bagi kita lelaki. Kita mimpi macam tu. Maka apakah kita kena ikut? Tak boleh ikut. Kita jumpa orang ada yang tanya. Saat saya ada mimpi. Dalam mimpi tu saya jumpa orang yang nampak macam Rasulullah sekian-sekian. Dia kata jangan solat Jumaat begini. Kenapa tidak boleh mengikut mimpi yang melanggar syariat? Kerana barangkali kita dikelirukan. Bukan Rasulullah, dikelirukan. Atau mungkin kita lihat Rasulullah tapi dikelirukan perkataannya. Mungkin kita dengar, mungkin Rasulullah kata dalam mimpi tadi, pergi solat Jumaat awal-awal sikit. Kita dengar macam tak payah pergi Jumaat. Sebab bila kita bangun dari tidur, cara kita merakam mimpi kita untuk kuat kebenaran kita. Kalau kita orang yang benar, kita dapat rakam tu betul. Macam tuan-tuan ni, kalau saya ceramah, tuan-tuan catat. Yang catat tu tak akan sama. Tak akan sama. Saya dah tengok semua yang catat-catat nota saya. Saya cakap lain, dia catat lain. Dan ada yang memang dia, saya cakap macam tu, dia catat macam tu. Dia tak salah. Ada yang saya kata ada 3 bahagian, dia jadi 4. Saya tahu dia ambil kat mana satu lagi. Ada yang saya kata 2, dia jadi 1. Mana kekuatan kita dalam merakam sesuatu apa kita dengar berbeza. Mimpi pun sama. Tuan-tuan mimpi sekian-sekian, tapi bila kita sedar,
Dia jadi ayat lain. Saya mimpi tadi dia kata jangan solat Jumaat. Walah tak. Kekuatan kita tak ada. Sebab itulah kita kena rujuk pada orang lain. Dan sepakat ulama, mimpi dalam mengubah syariat, walaupun yang datang itu Rasul tak boleh ikut. Berdasarkan firman Allah Ta'ala, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam madinah. Hari ini telah kusempurnakan agama kamu. Agama dah sempurna. Dia tak boleh lagi jadi kurang sebab kita bermimpi. Maka yang sempurna itu, yang wajib jadi wajib. Dia tak akan tak wajib. Melainkan keuzuran yang disebut oleh syarak. Ini kaedah mimpi, ada orang yang saya katakan jahil dalam menangani mimpi. Kalau dengan mimpi dia mengaku macam-macam. Dengan mimpi dia mendakwa kesesatan yang banyak. Jadi mimpi ni dia ada ahli dia yang mengetahui makna mimpi-mimpi tersebut. Kerana itu ramai orang jahil bila mimpi dia mentakwilkan dengan takwil yang salah. Akhirnya dia pun ikut jalan yang salah. Akhirnya dia mendakwa dia macam kejadian yang mimpi perjalanan tak akhir itulah. Dia memastikan mimpi dia betul. Akhirnya menghadap majlis fatwa mengaku salah. Tidak ada kena tangkap. Dan sebagai penyelesaian dia tak boleh cerita mimpi tu. Tak boleh cerita ini meletup, ni ada bunuh nuklear datang daripada Korea Utara meletup sekian-sekian. Yang selamat kelompok yang lalu ikut Zakir Naik, yang ikut saya ikut sekian sebut. Ramai ada orang percaya pula tu. Habis kita nak lari mana nak bawa makanan tu. Geng-geng ni mimpi dia ni. Jadi heboh sekejap. Ada tuan-tuan masih ingatlah zaman PKP. Barangkali tekanan di rumah. Tak boleh keluar. Akhir mimpi Malaysia kena bom atom. Bom nuklear. Lalu cerita sekian-sekian mengarut. Tapi kita hairan. Setiap kali kesesatan mesti ada penyokong. Dia percaya. Ikutlah. Kau siap komen tu macam menyokong. Ada juga komen yang tak, tapi komen menyokong. Lalu cakap kat mana kita nak lari, tempat mana kita nak lari, bawa bekalan apa. Bila berlaku. Ini pun tukar hurai. Nanti saya nak mimpi lagi ni. Akhirnya cacar marbah syariat. Sebab itu kita tak boleh. Sama juga yang mimpi tu, tsunami. Ni tsunami berlaku, Singapura tenggelam. Jadi orang Singapura diminta semua naik. Tak berlaku pun. Dia seorang je mimpi. Dia mimpi macam tu. Kata mimpi kita tak jadi hujah pada orang lain. Kalau kita mimpi, dia tak akan jadi hujah pada orang lain. Cukup dia alamat pada kita. Dan kadang-kadang mimpi ni datang untuk menguji orang tu. Dia jenis jaga mulut ke, jenis mulut tak jaga? Kalau jenis mulut jaga, dia tak akan cerita pada semua orang. Dia diam je. Kalau jenis mulut tak jaga, dia akan sensasikan mimpi tadi. Akhirnya jadi mimpi tu dianggap macam besar. Walau tidak berlaku pun macam dia sangkakan. Dan ini kisah mimpi. Kemudian kata Allah, Inna kazalika nadzil muhsinin. Dan kami demikian kami membalas orang-orang yang baik, orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang mentaati Allah. Dalam ayat ini, Allah Ta'ala menyebut di antara nikmat-nikmat yang Allah beri pada Nabi Allah Ibrahim. Sesudah diuji dengan ujian mimpi. Yang pertama Allah Ta'ala sebut, Kadzalika nadzil muhsinin. Demikian kami membalas kebaikan orang yang buat baik. Apa dia? Kami berikan di sebalik ujian kami itu ada jalan keluar. Bayangkan ujian Nabi Allah Ibrahim menyembelih anaknya. Ia buntu bagi seorang ayah untuk melaksanakannya kalau dalam situasi kita lah. Tapi kan Nabi Allah Ibrahim jiwanya besar. Maka dia dengan sepenuh hati mentaati perintah Allah. Namun siapa pun mentaati perintah Allah, Allah akan jadikan dia jalan keluar. Kadang-kadang kita tuan-tuan, kita nak ngelak pinjaman riba. Kita ni nak bisnes. Pinjaman dia cuma riba. Tapi kita dah patuh pada Allah, tak nak. Saya tak akan buat pinjaman riba, tak apalah, tak ada modal pun. Maka sungguh kita patuh, Allah tunjuk jalan keluar. Sebagaimana Ibrahim AS, sungguh dia patuh bagi menyembelih Ismail AS, maka Allah tunjuk jalan keluar dengan menggantikannya dengan gantian yang baik. Di samping dia telah lulus dengan ujian dia. Lulus dengan ujian Allah Ta'ala, itu perintah Allah. Kerana semua para Nabi diuji dengan perintah Allah. Sekuat mana mereka melaksanakannya. Adam AS diuji dengan perintah Allah. Maka Adam tidak kuat untuk menjaga perintah Allah. Maka dia tergelincir. Dan semua Nabi-Nabi lain diberi perintah. Sebahagian mereka kuat, sebahagian mereka tergelincir. Tapi gelincir mereka tak macam gelincir kita. Bukan gelincir bersifat dosa. Sebagai kisah Nabi Allah Yunus AS. Dan di kalangan Nabi Ulul Azmi yang kita belajar, yang Allah sebut dalam Al-Quran,
yang memang mereka ini paling kuat sekali. Mereka akan tetap melaksanakannya tanpa menangguh, tanpa menempuh, walaupun kena batang hidung anak mereka sendiri. Maka ini kekuatan mereka. Maka Allah memuji Nabi Allah Ibrahim dan mengatakan demikian, kami membalas kebaikan orang buat baik. Maksudnya, ialah siapa pun yang diuji dan ketaatan, Allah pasti jadikan dia jalan keluar. Kadang-kadang kita misalnya nak minta kerja, syaratnya buka aurat. Kita nak duit misalnya, nak jaga mak ayah. Tapi yang pekerjaan ditawarkan semuanya syarat buka aurat. Lalu kerana kita benar-benar patuh pada perintah Allah, tak apalah. Mesti ada yang lain, tiba-tiba Allah gantikan kita pekerjaan lebih baik. Maka itu yang dimaksudkan wa kadzalika nazil muhsinin. Siapa pun yang sungguh-sungguh taat pada Allah, Allah akan jadikan jalan keluar dia. Jalan keluar daripada apa yang dibimbangi. Sebab kadang-kadang kita memang diuji. Yang haram nampak mudah. Kita rasuah-rasuah senang je dapat projek. Ni nak straight ni payah je. Tapi kalau kita benar-benar taat perintah Allah, kita akan nampak jalan mudah. Kemudian Allah menyebut tentang nikmat yang kedua yang diberikan, wa fadainahu bidzibhin azim. Lalu kami gantikan kepada Nabi Allah Ibrahim dengan satu binatang yang besar. Dzibhin azim, yakni binatang yang subur, kambing. Sepakat ulama, ia adalah kambing yang disembelih. Setengah mengatakan kambing itu ialah kambing yang telah dikorbankan oleh Habil. Waktu pertelingkahan Qabil dan Habil. Di mana waktu Qabil dan Habil bertelingkah, siapa yang akan berkahwin dengan Iklimah, pasangannya? Maka datang Habil bawa kambing yang besar. Datang Qabil bawa sayur yang standard rendah. Lalu Allah menerima korban Habil dengan diangkat kambing tersebut. Diangkat. Dan kambing itu disimpan di syurga untuk hari kejadian sembelihan oleh Nabi Allah Ibrahim. Ini dikatakan. Qila, dikatakan. Dan ini juga merupakan pandangan kebanyakan para ulama bahawa menyembelih kambing lebih afdal daripada unta dan lembu. Dan ini pendapat mazhab Maliki. Adapun dalam mazhab Syafi'i, yang paling baik untuk kita korbankan ialah yang paling banyak dagingnya. Kalau lembu tu lembu yang gemuk, dia lebih banyak, maka lembu lebih baik. Tapi kalau kambing berat 40 kilo, lembu berat 35 kilo, maka ketika itu kambing lebih afdal kerana base pada dagingnya. Tapi ada pula unta ni 300 kilo, maka unta lebih afdal. Ini mazhab kita. Mazhab Maliki kata tidak, kambing lebih afdal berdasarkan kisah Nabi Allah Ibrahim. Maka sunnahnya kambing. Lepas tu mereka cenderung kambing je. Ini kerana kambing itu dagingnya lebih baik. Ya memang kalau kita tengok dari sudut compare kambing dan lembu, semua orang kata memang kambing paling baik. Dari sudut kolesterolnya, kekurangan kolesterol, dari sudut kolesterol baiknya ada, dari sudut sifat keras, sifat segarnya, maka kambing itu lebih. Dan dari sudut jinak dia. Di binatang dia lagi jinak, maka dia lagi memberi kebaikan pada kita. Binatang ni lagi liar, lagi tak elok untuk kita. Sebab tu kalau kita makan yang hutan tak baik untuk kita. Dia halal tapi tak baik. Binatang-binatang liar ini meliarkan perangai kita. Yang jinak tu lebih baik dia makan. Kambing dia lebih jinak pada lembu dan lebih mudah diuruskan. Lebih mudah. Sebab tu ada orang jadikan kambing sebagai pet kat rumah dia. Lembu tak ada lagi saya dengar. Kambing anak kecil, kambing kan lawa dia ambil masuk dalam rumah. Dia latih sekian-sekian. Dan ini kerana para Nabi, kebanyakan mereka mengembala kambing. Kebanyakan mereka. Ma ba'athallahu nabiyyan illa wa qarra'al ghanam. Tidaklah Allah bangkitkan Rasul-Rasul, melainkan kebanyakannya mengembala kambing. Dan kambing yang afdal itulah kambing bigi-bigi. Kambing bigi lebih baik daripada kambing gurung, kambing kampung. Orang kita yang lama benci kambing itu sebab makan kambing kampung. Dia bau, kambing jeruk. Kalau kampung saya ada satu kambing nama kambing jeruk. Dia punya bau tu, kat luar dah bau. Sampai tak boleh makan, amis. Kambing tadi. Tapi dia tak pernah rasa kambing bigi-bigi. Kambing bigi dia tak bau. Dan dia tak menjerit macam kambing kampung. Kalau kita sembelih kambing bigi-bigi, dia senyap. Kalau kita sembelih kambing kampung, belum sembelih dia jerit dah minta tolong. Tolong. Dia jeritnya kuat. Jadi bising sikit. Dan kambing bigi-bigi ni kadang-kadang tak boleh ikat dia. Kerana jinak, sifat jinak yang ada pada dia. Mudah disembelih. Dan dagingnya dilindungi oleh bulu. Sehingga menjadikan dagingnya terbaik. Dia tidak terdedah langsung dengan cahaya matahari. Bulu lindungi dia. Sebab itu dagingnya lebih baik.
Dan kalau kita pergi makan nasi Arab dekat negara-negara Arab tu memang ada kambing bigi-bigi. Dia tak buat kambing biasa tu. Maka itu kelebihan kambing bigi-bigi. Sebab itu kambing biri-biri boleh dikorbankan usia dia 6 bulan ke atas. Berbanding kambing kampung dia mesti 2 tahun. Setahun masuk tahun kedua. Kerana sifat kambing kampung dia kecil. Yang kacuk tu cerita lain, yang cerita kambing kampung. Dia kecil. Kambing bigi-bigi 6 bulan dah boleh kerana gigi depannya dah jatuh. Dah tanggal. Dan dia dah mampu mengawal. Itu sifat kambing, kisah ataupun pandangan mazhab Maliki yang menentukan kambing bigi-bigi lebih baik. Dan kambing lebih baik pada lembu dan unta dalam korban dan akikah. Kemudian kata Allah, kemuliaan Nabi Allah Ibrahim lagi, wa tarakna alaihi fil akhirin. Kami menjadikan nama Ibrahim sentiasa harum. Sebut saja nama Nabi Ibrahim, semua agama menghormatinya, memuliakannya. Sebut nama Ibrahim AS. Yahudi kata Ibrahim agama dia, Kristian kata agama dia, kerana kemuliaan yang Allah beri pada Ibrahim. Salamun ala Ibrahim, maka salam sejahtera ke atas Nabi Allah Ibrahim. Artinya sentiasa dalam pemeliharaan Allah. Dan sentiasa dalam kemuliaan yang didoakan oleh malaikat, manusia dan jin. Setengah menyatakan perkataan assalam, yakni as-sana'ul jamil. Sentiasa Nabi Allah Ibrahim mendapat pujian-pujian yang baik. Bukan setengah menyatakan dia abadikan nama pada manusia. Dia abadikan. Maka ramai orang nama Ibrahim. Kita ada Politeknik Ibrahim Sultan pun ada. Ini semua banyak nama Ibrahim. Dia abadikan. Anak-anak kita nama Ibrahim ada. Suami kita nama Ibrahim ada. Anak saudara kita nama Ibrahim ada. Jalan Ibrahim pun ada. Semua ada. Sampai rempah pun ada rempah Ibrahim. Maksudnya nama itu menjadi pujian sehingga dia letak pada orang. Dia letak pada semua tempat. Ini maksud as-sana'ul jamil. Sebagaimana Allah Ta'ala sebut. Dek kerana Ibrahim telus dalam mentaati Allah, maka Allah angkat nama. Sehingga nama ini menjadi nama ikutan manusia semua. Sehingga kita katakan kalau dalam keluarga Islam tu, pasti ada anak dia bernama Ibrahim. Terutama yang anak ramai. Okay, nama Ibrahim. Jadi kalau nama Sultan kat Terengganu, dia tak lagi daripada Ismail, Ibrahim, Ismail. Sebab berdasarkan apa yang tercatat dalam beberapa kitab Melayu, untuk kekalkan kuasa, kena letak nama tu. Dan nama itu merupakan sumber kuasa. Mereka bertafaul. Mereka mengambil sempena. Kan itu kebanyakan sultan guna nama tu. Ibrahim, Ismail, Ibrahim. Gila macam tu lah. Supaya kekal kuasa. Itu dalam kepercayaan sebahagian masyarakat Melayu. Sebut nama. Namun tetap Nabi Ibrahim ni nama mulia. Kalau kita tak jadi raja pun tak apa. Nama itu nama yang mulia. Dan kemuliaan itu akan dirasai bila dipanggil hari akhirat kelak. Kan namanya seperti nama Nabi. Dan Rasulullah SAW menyuruh kita menamakan anak kita dengan nama Nabi-Nabi. Supaya mereka mulia. Dan mereka mengikuti contoh-contoh yang mulia. Kemudian Allah Ta'ala sebut lagi. Kemuliaan Nabi Allah Ibrahim. Lepas ditaat perintah Allah. Wa basyarnahu bi Ishaq. Dan kami beri khabar gembira dengan kelahiran Ishaq. Nabi yang minas salihin. Seorang Nabi. Lagi orang yang soleh. Dan yang kelima, kelebihan Ibrahim sebab dia taat pada perintah Allah. Wa barakna alaihi wa ala Ishaq. Dan kami jadikan keberkatan kepada Ibrahim dan keberkatan pada Ishaq. Yakni dengan lahir kebanyakan nabi-nabi daripada zuriat mereka. Sebab itu Nabi Allah Ibrahim digelar sebagai Abul Anbiya, bapa kepada sekalian nabi. Ishaq melahirkan ataupun dapat anak nama Yaqub, dan daripada Yaqub lahirnya keturunan Bani Israel. Maka ini kemuliaan kepada Ibrahim, Allah berkati dia. Daripada dia tak ada anak, bermula dengan anak seorang bernama Ismail, lalu diuji. Dan dia melepasi ujian tersebut. Maka Allah berkati Nabi Ibrahim dengan ditambahkan zuriatnya Ishaq. Dan beza umur Ibrahim, beza umur Ismail dengan Ishaq ialah 13 tahun. Bezanya. Selepas 13 tahun kejadian itu, Sarah mengandung dan melahirkan anak. Dinamakan Ishaq. Ishaq berarti gembira atau ketawa. Ini kerana waktu Sarah mendapat berita kelahiran Ishaq, dia pun ketawa. Macam tak logik. Kawan umur 90 tahun, beranak lagi. Macam kita lah kalau orang kata, jangan mudah-mudahan dapat anak lagi. Kita dah 60 menopause. Kita pun ketawa. Ustaz salah doa ni Ustaz. Ustaz doa lain saya okey sih, doa dapat anak umur 60. Macam tak logik je. Ya, jadi Sarah ni dia macam ketawa. Dia macam hairan. Bukan tak percaya, hairan. Umur 90 tahunan tu. Macam mana prosesnya agak-agak?
Dia bayang 9 tahun baru mabuk, muntah tepi tu. Bayang macam mana? Eget perut umur 90 tahun. Orang yang eget tongkat, dia eget perut. Misalnya. Itu macam, dia salah dia rasa macam pelik. Bukan tak percaya. Tapi dia rasa hairan bagaimana ia proses ni, proses. Sehingga malaikat kata, ata'jabina min amrillah. Kamu hairan ke wahai saya? Sebab dia tersengih ketahu. Kerana itu dinamakan anaknya Ishak, yang ketahu. Ishak itu artinya yang ketahu. Ini kisah dia. Maka Allah muliakan Ibrahim dengan anaknya Ishak, dan daripada Ishak ni keturunannya. Maka ini 5 kemuliaan Nabi Ibrahim ketika mana dia melaksanakan perintah Allah. Allah jadikan dia jalan keluar dalam melaksanakan perintahnya. Allah ganti dengan kambing yang besar, bukan kambing kecil. Allah jadikan namanya Harum. Kemudian Allah berikan kepadanya Ishak yang merupakan seorang Nabi dan di kalangan orang soleh. Dan Allah jadikan daripada Nabi Ibrahim dan Ishak itu keturunan Nabi-Nabi. Kemudian Allah Ta'ala tegaskan, wa min dzurriyyatihima, daripada zuriat Nabi Ibrahim dan Ishak ini, muhsinun, ada yang baik, wa zalimun, ada yang jahat. Baik ada, jahat ada. Li nafsihi mubin, yang jelas kejahatan pada dirinya. Di sini menunjukkan bahawa keturunan tidak ada apa-apa faedah kalau jahat. Sekalipun keturunan Nabi, kalau dia tak buat baik, dia tetap sama dalam neraka. Keturunan tidak menjadi ukuran pahala dan ganjaran di sisi Allah. Sebab itu bila Allah menyebut daripada keturunan keduanya, Allah sebut, muhsinun, ada yang baik. Di kalangan mereka ada zalimun li nafsihi mubin, yang jelas-jelas jahat. Maka Allah tidak menghukum seseorang atau memberi pahala seseorang kerana keturunan. Oh, sebab awak keturunan Abu Jahal, kita hukum semua masuk neraka. Tidak. Kalau keturunan Abu Jahal tu ada yang beriman, seperti Ikrimah bin Abi Jahal, bahkan syahid, dia masuk syurga. Tapi kalau ada daripada keturunan Nabi itu yang jahat, maka dia juga akan masuk neraka. Sebagaimana kisah anak Nabi Nuh. Anak Nabi Nuh, walaupun dia anak Nabi, tak beri manfaat hubungan kenabiannya. Hatta isinya juga begitu. Tak beri manfaat. Maka ini menunjukkan bahawa Allah membalas kebaikan kita atau hukuman azab bukan berdasarkan keturunan, tapi berdasarkan amalan. Maka tiada kebanggaan untuk keturunan. Ya, ada kebaikan yang kita keturunan Nabi bagus. Tapi maksud keturunan Nabi, kamu kena buat lebih baik pada orang lain. Itu yang patut kamu buat. Tapi kalau kita kata kita ni keturunan orang berjaya, kita kena study lebih pada orang lain untuk kekalkan. Kita tak boleh itikal bergantung keturunan saya dah berjaya, jadi saya tak payah baca buku. Tak, kerana nak maintain itu penting. Kalau dia keturunan Nabi, oh saya dah tak payah ibadat apa, saya dah keturunan Nabi. Kita katakan itu itikal, pergantungan ataupun cara pergantungan yang salah. Kerana Allah sebut dalam Quran, kamu anak Nabi ke tak anak Nabi, pembahagian yang Allah berikan ada yang baik, ada yang jahat. Maka yang baik tempatnya di syurga, yang jahat tempatnya dalam neraka tanpa ragu-ragu. Kemudian kata Allah Ta'ala dalam ayat yang kita bacakan ini, bila Allah menutup dengan menyebut perenggan ataupun ayat, wa zalimun li nafsihi mubin, maksudnya ialah yang jelas sesat, yang jelas tidak mengikut petunjuk. Kata Imam Baydawi, wa fi dhalika tanbihun ala anna an-nasaba la athar lahu fil hadyi wad dalal, wa inna adh-dhulma fi aqabi Ibrahim wa Ishaq la ya'udu alaihima binaqidatin wa ibin. Kata Imam Baydawi, ini merupakan satu peringatan nasab. Tiada kesan dalam mendapat petunjuk ataupun kesesatan. Sesungguhnya kezaliman daripada keturunan Ibrahim dan Ishaq tidak mengurangkan kemuliaan Ibrahim dan Ishaq itu sendiri. Sebab dia tak ada kaitan apa-apa. Jadi kalau ada daripada keturunan Nabi Allah Ishaq itu jahat, dia tak jadi keaiban kepada Ishaq AS. Kan Ishaq orang yang soleh. Dan ini juga mengingatkan pada kita, kalau ada keturunan kita tak baik, dia tak akan beri aib pada kita. Walau setengah rasa tak aib lah sebab keturunan tak. Setiap orang tanggung kebaikan, kejahatan masing-masing. Walaupun orang macam nak cuba sandarkan keaiban, ni kan anak dia, ini kan cucu dia. Namun di sisi Allah tidak. Seorang dengan kejahatan orang lain, dia tak akan menanggung. Dia jahat lah. Walaupun dia anak kita, sebab dia dah dewasa, dia dah balik, dah dipilih macam tu. Bukan salah kita. Tidak ada cacat aib apa pun pada kita. Artinya kerana orang ni, budak ni, dia dah besar,
Dia tanggung dosanya sendiri. Sebab itu macam saya pernah cerita kisah Mahmud Khalil Husari. Bila anak perempuannya menjadi penyanyi dan penghibur Mesir. Dia ni qari, ketua qari. Orang tanya Syekh, nak tanya soalan. Kenapa anak Syekh nyanyi, Syekh ngaji Quran tak malu ke? Dia kata nak malu apa? Waktu anak aku bersama dengan aku didik dia. Dan sekarang dia bersama suami dia. Kamu kena tanya suami dia, bukan aku. Dia dah bersama suami dia. Dia tanggung sendirilah kejahatan dia, bukan. Tak ada kaitan. Jadi seorang, kalau keturunannya buat salah, tidak akan mengaibkan dia. Tidak akan menggunakan kemuliaan di sisi Allah. Jadi kita dah didik, kita dah berilmu sekian-sekian. Tiba-tiba dia memilih jalan sekian-sekian. Ada ayahnya baik, tapi anaknya pilih jalan-jalan yang sekian-sekian. Mungkin pilih jalan isak dada, mungkin pilih jalan jadi gangster, atau pilih jalan jadi sekian-sekian. Maka itu bukan keaiban kita. Dan tak ada orang boleh sandar keaiban itu pada dia. Sebab orang ni besar dan dia pilih jalan dia macam tu. Walaupun dia tidak melepaskan tanggungjawab kita untuk memberi nasihat. Namun dia sebut keaiban tidak ada. Sebagaimana Nabi Allah Yaqub, sebagaimana Nabi Allah Ishaq, Nabi Allah Ibrahim. Kalau ada keturunan yang kufur, bukan keaibannya pada Ibrahim AS. Tidak juga pada Ishaq. Karena setiap orang menanggung perbuatan sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum.